Sampai tengok waktu imsak, oh tak boleh dah. Anak nak makan, jangan makan. Tak boleh dah, ini imsak. Salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من فلقت الأنوار إلا بذاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan, puan-puan yang budiman. Anda kini sedang menonton rancangan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah program yang bakal membincangkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Ramadan dan bagaimana cara untuk kita memperbaiki amalan kita lebih tepat dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Jalal Zaiki, hos anda yang bakal menjadi moderator dalam program pada hari ini, dan tajuk kita pada hari ini ialah Sahur Menurut Sunnah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, iaitu pengerusi Pertubuhan Kebajikan Dana Insan Malaysia dan juga penulis buku apa Ustaz? Motivate Like Muhammad. Motivate Like Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah. Kita dalam program ini waktu malam lepas tarawih, alhamdulillah saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama kita menambah ilmu kita, dan dengan ilmu itulah boleh kita menambahkan amalan kita. InsyaAllah, hadis yang kita bakal bedah pada hari ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang bermaksud, bersahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 1923. Baik doktor, berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini, dia memang bunyinya pendek sahaja, tapi mungkin huraiannya agak panjang Ustaz, perbincangan tentang sahur, dan kita mungkin dah beberapa hari bersahur, dan ada yang rasa macam dah tak perlu bersahur sebabnya dah boleh tahan sampai berbuka, tak perlu makan dah. Jadi mungkin sebagai pengenalan ni Ustaz boleh jelaskan sedikit sebanyak tentang hadis ini. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih kepada Jalal yang memberi ruang kepada saya untuk sama-sama kita berinteraksi bersama penonton selepas kita solat tarawih. Mudah-mudahan ibadat kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini seperti yang disebut oleh saudara tadi, merupakan satu hadis yang dilaporkan, diriwayatkan daripada Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi SAW, dan hadis ini adalah hadis sahih, sama ada Bukharinya dan juga Muslim. Dan saudara menyebut tadi bahawa hadis ini adalah satu hadis yang pendek tetapi mempunyai cukup besar pengertiannya ataupun huraiannya. Dan inilah sebenarnya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Biasanya perkataan-perkataan Nabi yang Nabi ucapkan itu perkataan yang pendek. Dia bukan macam kita Jalal. Kita ni bercakap panjang. Orang tak tahu apa pun. Apa dia cakap ni? Panjang cakap. Tapi maknanya tak ada. Nabi Rasulullah SAW seorang insan yang apabila baginda bercakap dalam keadaan ayat-ayat yang pendek saja. Contoh tadilah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana sesungguhnya pada sahur itu ada berkatnya, ada keberkatannya. Pendek, tapi mempunyai maksud yang mendalam. Baik, kita tengok perkataan yang pertama ialah tasahharu. Hendaklah kamu bersahur. Artinya, ini adalah ayat ajakan Nabi SAW ataupun pelawaan Nabi SAW
seruan Nabi kepada kita. Seruan ini sama ada wajib ataupun sunat. Cuma dalam hadis ini, seruan ini, ajakan ini adalah dalam bentuk amalan sunat. Maka Nabi kata, tasaharu, bersahurlah kamu. Kerana pada sahur itu ada barakah. Orang kita sebut sahur. Sahur kan. Cuma dari sudut bahasa Arab, perkataan sahur itu boleh disebut dengan dua cara. Yang pertama, kita sebut as-sahur. Yang kedua, kita sebut as-suhur. Barisnya berbeza. Barisnya berbeza. Maknanya, Jala boleh membaca hadis tadi, tasaharu fa inna fis sahuri pun boleh, fa inna fis suhuri pun boleh. Apa beza as-sahur dengan suhur ini? Apa tu? As-suhur ialah perbuatan makan sahur tu. Perbuatan tu sendiri. Perbuatan makan sahur itu dipanggil as-suhur. Fi'il. Betul. As-sahur. As-sahur maksudnya ialah as-suhur, kita kata perbuatan makan. As-sahur, makanan sahur. Makanan sahur ataupun minuman sahur itu disebut as-sahur. Justru itu ada sebahagian mereka kata yang lebih tepatnya ialah bacaannya ialah fa inna fi suhuri. Sebab yang berkat itu bukan makanan tu, makanan tak kisah makan apa pun. Yang berkat itu ialah perbuatan makan. Itu, perbuatan makan itu. Maka Nabi SAW menjanjikan kepada kita bahawa bila kita bersahur ini, kita akan mendapat keberkatan. Cuma perkataan berkat ni, satu perkataan yang besar maknanya dan cukup istimewa. Perkataan al-barakah. Orang Malaysia sebut berkat. Orang Indonesia sebut berkah. Cuma apakah yang kita maksudkan dengan berkat itu, keberkatan itu? Secara umum, berkat maksudnya ialah dawamul khairi wa baqa'u. Berkat ini ialah kebaikan yang kekal, kebaikan yang berterusan yang Allah Ta'ala berikan, itu namanya berkat. Berkat. Cuma dalam hadis ini, para ulama kita, mereka melihat dari sudut keberkatan bersahur itu, kita boleh bahagikan kepada dua perkara. Yang pertama, berkat dari sudut kesihatan tubuh badan. Yang kedua, dari sudut ruhiyah, dari sudut syariat. Baik, kita tengok dulu dari sudut tubuh badan. Maksudnya, keberkatan apabila kita bersahur, kita akan punyai semangat ataupun kekuatan untuk berpuasa. Selalu berlaku, ini biasa berlaku lah. Contohnya, orang tu nak bersahur. Memang dia nak bersahur. Tapi takdir Allahnya malam tadi, dia kejut-kejutnya pukul 6.05 minit. Allah. Lewat dah. Orang dah azan subuh dah. Dia dari sudut kita punya emosi ni, ya Allah, tak puasa lah. Nasi dah ada tu. Mi ada lagi tu. Kita punya perasaan, Allah, kita akan rasa rugilah, lemah lah macam ni. Macam mana nak puasa? Macam mana? Dia akan datang begitu. Jadi, pengkaji-pengkaji menyebut bahawa bila kita bersahur, dia dah bagi satu semangat kepada kita, dan memang kita bila dah makan sesuatu, dari sudut jasad kita pun, dari sudut tenaga kita pun kuat. Itu satulah kalau kita ambil dari sudut jasmani ataupun dari sudut kesihatan tubuh badan. Yang kedua, kita tengok dari sudut syariah ataupun daripada sudut sunnah itu sendiri. Apabila kita bersahur, sebenarnya itu membezakan ibadat puasa kita dengan ibadat puasa ahli kitab. Ahli kitab pun juga berpuasa. Puasa juga. Kan kita baca ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum itu termasuklah ahli kitab dulu. Cuma bezanya ahli kitab dia berpuasa, dia tak bersahur. Dia tak bersahur. Kita beza kita bersahur. Dan Nabi dalam banyak perkara, Nabi akan cuba dalam apa perkara pun bezakan
Ibadat ke, cara berpakaian ke apa ke, dari sudut budaya ke, dengan Mesti golongan ada perbezaan lah. ahli kitab. Mesti ada perbezaan. Sebab orang Islam, umat Rasulullah SAW harus mempunyai identiti yang berbeza dengan mereka. Kenapa? Sebab kita khaira ummah. Kita adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Dan bila khaira ummah ni dia ada identiti dia sendiri. Dia ada cara dia sendiri. Jadi itulah dua perkara ataupun dua elemen dari sudut awal ni perbincangan kita untuk kita melihat apakah maksud keberkatan di sebalik Nabi SAW menyebut tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Wallahu a'lam. Menarik tentang perbezaan baris sahaja dalam bahasa Arab ni boleh membawa kepada dua definisi yang berbeza. Satu kata kerja, satu lagi ialah kata nama kepada makanan tersebut. Dan saya suka bila Ustaz kupas tentang berkat itu, ada dua perbezaan ataupun dua pecahan apakah yang dimaksudkan dengan berkat dalam hadis ini, iaitu tubuh badan dan juga syariat. Dan penting juga kenapa kita kena sahur. Yang sekarang ni satu poin yang saya dah dapat ialah kerana ia baik untuk tubuh badan, dan satu lagi kerana ia membezakan kita dengan agama lain ataupun ahli kitab lah. Baik. Ustaz, mungkin sedikit sebelum kita berehat, Ustaz, mungkin macam mana cara untuk kita kenal hadis itu, status hadis itu? Adakah hanya melalui hadis Muslim, Bukhari begitu, ataupun macam mana cara? Mungkin sedikit selingan, Ustaz. Baik, hadis-hadis ini kalau kita lihat ada kutubus sittah, ada kitab hadis ada 6 kitab hadis yang besar. Cuma dalam kajian-kajian ulama kita daripada dulu sampai sekarang, mereka akan menilai status kesahihan hadis tersebut. Ini adalah penting supaya apa yang kita amalkan itu betul-betul yang datang daripada Nabi SAW. Sebab kita perlu ingat, dulunya ada orang berniat baik. Kononnya dia kata saya buat hadis tak betul ni sebab saya nak galakkan orang beramal. Contohnya dia buat hadis palsu, setiap malam dalam bulan Ramadan ada kelebihan-kelebihannya. Kelebihan malam pertama begini, kelebihan malam kedua begini. Sedangkan itu adalah hadis palsu. Maka itu sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali. Ini termasuk daripada apa yang Nabi SAW sebut, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Siapa yang membohongi saya dengan sengaja, maka sedialah tempatnya dalam neraka. Jadi kita boleh melihat hadis Bukhari sebagai contoh, hadis Muslim sebagai contoh, dan kemudian yang ditarjihkan oleh ulama-ulama, dan ada kitab hadis yang menyusun balik daripada hadis Muslim dengan Bukhari ni, macam contohnya kitab Al-Lu'lu' wal Marjan sebagai contoh. Maka inilah yang harus kita lihat, yang harus kita fahami. Walaupun tidak 100% kita kata mungkin akan ada kekeliruan pada setengah hadis. Cuma akhirnya hadis ini secara umumnya kalau ia bercanggah dengan Al-Quran, akan diketepikan. Baik. Ataupun hadis-hadis lain yang menguatkan, kita ambil hadis-hadis yang kuat saja. Pentingnya untuk kita kaji dahulu hadis sebelum kita membuat amalan. Untuk kita sebarkan kepada orang lain. Untuk kita sebarkan dan juga untuk kita buat amalan tersebut. Termasuklah dengan tajuk kita hari ini, iaitu sahur. Dan kita akan kembali selepas ini dalam bedah hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
صل على سيدنا Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi kita dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam program ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkat dan juga mendapat manfaat daripada program ini. Tapi jangan hanya mendapat manfaat untuk diri sendiri. Saya nak sarankan kepada anda semua untuk teruskan share, teruskan kongsikan program ini supaya sahabat-sahabat anda, kaum keluarga anda boleh dapat manfaat bersama-sama melalui program Bedah Hadis edisi Ramadan ini. Dan kita akan sambung lagi tajuk kita pada hari ini yang berkaitan dengan sahur, cara Rasulullah SAW ataupun cara sunnah. Tadi Ustaz dah pun huraikan sedikit sebanyak tentang maksud barakah Ustaz. Yeah. Dan sekarang ni mungkin kita nak tahu pula macam mana dan apa pula kepentingan kita nak bercakap tentang sahur ni Ustaz. Silakan. Baik, kepentingan kita bercakap tentang sahur ini adalah kerana ini adalah perbuatan sunnah Nabi SAW. Sebab itu bila saudara sebut tadi tentang gaya Rasulullah, maksudnya ibadah yang kita buat ni, ibadah yang kita ambil seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi. Umpamanya kita ambil contohlah, kita kata kita berpuasa, kemudian kita tidak bersahur. Ya, betul lah, puasa itu sah, betul. Puasa itu diterima Allah. Cuma kita buat itu tak persis seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kita ambil contoh perkataan tasahharu itu sendiri, bersahur itu, sahur itu waktunya hujung malam. Ataupun kalau bahasa Melayu ini kita sebut dini hari. Dini hari ini mungkin pukul 3, pukul 4 begitu. Kita bersahur dan waktu ini adalah waktu yang mustajab doa dan mustajab permohonan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sifatkan orang beriman antaranya wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka pada waktu-waktu sahur dini hari mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir kata istighfar di sini antara maksudnya beristighfar, mohon keampunan. Ada mereka menafsirkan bahawa maksudnya bersolat malam. Ada mereka tafsirkan sebagai bermunajat di waktu malam. Apapun akhirnya dia akan pergi kepada perbincangan kepada cara untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita berpuasa ni dalam bulan Ramadan ni dia ada elemen-elemen yang pelbagai untuk kita dapat keberkatan. Contoh ya. Contoh kita buat ibadat tu dalam bulan Ramadan. Itu dah ada nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buat pula pada waktu-waktu yang Allah Taala terima doa kita, permohonan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan tadi bila kita ambil contoh, kita ambil qudwah, kita ambil tauladan daripada Nabi SAW, maka cantiklah ibadat kita, indahlah ibadat kita. Begitu juga bila kita berpuasa ini, ataupun lebih tepat bila kita berpuasa dan kita susuli dengan sunnah-sunnah Nabi, termasuk bersahur tadi, sebenarnya bersahur ini juga melambangkan bahawa bila bersahur, orang perlukan makanan. Dan bila orang perlukan makanan, mungkin ada orang yang kurang bernasib baik. Yang memerlukan kita kata makanan umpamanya ketika bersahur. Popular dalam masyarakat kita, bahawa biasanya orang kata berbuka puasa itu ada pahalanya. Betul lah ada pahalanya. Infak untuk berbuka puasa. Memberi makan. Memberi makan. Tapi jarang kita berbicara tentang infak waktu sahur. Sedangkan salah seorang sahabat Nabi SAW menyebut tasaharna ma'a Rasulillah SAW. Kami bersahur bersama dengan Rasulullah SAW. Apa maksudnya Jala?
Maksudnya, sahabat Nabi sendiri bersahur dengan Rasulullah SAW. Maksudnya, bila bersahur dengan sahabat-sahabat tu maknanya jumlah yang ramai. Jadi, saya showkan bahawa selain daripada infak untuk kita berbuka puasa, apa salahnya kita infak untuk bersahur. Maksudnya, ada ruang kebaikan untuk buat di awal pagi. Awal pagi dah buat kebaikan. Selalu popular dalam masyarakat kita, orang panggil sedekah subuh. Memanglah tak ada hadis Nabi, bersedekahlah kamu pada waktu subuh. Tapi ada hadis Nabi yang menggambarkan bila di awal pagi akan turun 2 malaikat yang berdoa kepada Allah. Antara salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak harta dia di awal pagi, Allah Ta'ala bagi pembalasan. Satu lagi malaikat kata, ya Allah, bagikanlah orang yang kedekut ni, harta dia musnah. Maksudnya, hadis ni gambarkan di awal pagi dah boleh bersedekah, boleh menyumbang, boleh buat kebaikan. Jadi, sudah tentu perbelanjaan untuk kita kata bersahur itu sendiri termasuk daripada sedekah-sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik perspektif yang Ustaz bawakan, bahawa bukan sahaja kita digalakkan untuk memberi makan kepada orang berbuka puasa, tapi sahur pun jangan terlepas pandang, Ustaz. Betul. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebut sedikit tentang waktu sahur, iaitu waktu dini hari sebelum subuh tu. Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit tentang mungkin pukul berapa, setengah jam ke, 45 minit ke, sejam ke? Silakan. Baik, perkataan yang pertama kita lihat perkataan sahur ni. Perkataan sahur ni dia bukan waktu malam. Kita tak boleh kata pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Itu bukan waktu sahur. Waktu sahur ni betul lah bermula daripada kita kata dini hari tadi yang saya gunakan perkataan dini hari sehingga sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau kita nak kata dalam jam ni mungkin pukul 4 pagi ke 5 pagi. Tapi 4 pagi pun dari sudut afdalnya belum afdal lagi. Boleh dah bersahur. Sebab afdalnya ialah sebelum masuk waktu subuh. Maknanya sunnahnya kita takhirkan bersahur. Dia kalau berbuka kena cepat kan? Yang ni kena akhirkan. Maksudnya sebelum waktu subuh. Dan saya percaya ini yang kebanyakan masyarakat kita buat, iaitu dia bersahur dalam sekitar mungkin pukul 5.30. Maknanya apa yang kita buat itu sesuai sebenarnya. Kerana pada zaman Nabi SAW, sahabat yang menceritakan yang bersahur dengan Nabi, lepas bersahur tu mereka solat subuh berjemaah. Sahabat ini tanya kepada Rasulullah. Dia tanya Rasulullah begini. Dia kata, ya Rasulullah, berapa kadar masa antara kita sahur tadi dengan solat ni? Berapa kadar masa dia? Nabi kata, 50 ayah. 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Quran. Cuma timbul pula lah. Ayat pendek ke panjang? Itu dia. Lain Kori cara tanya tu. Maksudnya, ayat pendek ke ayat panjang? Kita kata ayat yang sederhana. Mungkin 10 minit, mungkin 15 minit. Jadi apa yang kita buat ni sebenarnya dah sesuai dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah. Mudah-mudahan begitu. 5.30 itu yang terbaiklah kot. Ya, betul. Yes, betul. Terima kasih Ustaz. Itu tentang bagaimana kita nak bersahur itu, cara ataupun nak makan apa tu Ustaz. Ada tak diberi tahu dalam hadis ataupun dalil tentang macam mana Nabi makan sahur? Baik. Kita selalu sebut tentang berbuka puasa. Berbuka puasa maksudnya kita mulakan dengan tamar. Bagaimana pula dengan kita bersahur? Apakah cara yang terbaik apabila kita bersahur? Kalau berdasarkan dalam satu hadis Abu Daud, Nabi SAW menyebut, nikma sahurul mu'min at-tamrah. Kata Nabi, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sahur seorang mukmin itu ialah dengan tamar. Rupanya tamar juga. Kadang-kadang kita tak buat yang ni. Sebab kita ingatkan, tapi tak semualah. Sebab kita ingatkan, buka puasa je. Buka puasa. Iftar saja. Satu lagi, bersahur pun
rupanya dengan tamar. Kita bukanlah suruh makan banyak. Sebiji tamar pun dah. Mudah-mudahan kita dapat apa yang disebut, kelebihan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi kita cuba beramal lah dengan sunnah Nabi SAW. Kita ambil sebiji tamar, mungkin selepas tu kita makan makanan yang sesuai lah dengan apa yang kita nak makan. Keperluan kita. Betul. Baik Ustaz, ya, itulah tadi kita dah bincang tentang waktu sahur dan juga kenapa kita bincangkan tajuk hari ini sahur kan Ustaz. Betul. Dan lepas ni kita nak tengok pula soalan-soalan yang telah pun ditinggalkan di media sosial, dan sekarang ni kita nak berhenti berehat sebentar. Bertemu lagi dalam Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Alhamdulillah, bertemu lagi dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang masih lagi setia dengan program ini. Alhamdulillah, kita dah pun sampai di penghujung program di mana kita akan membincangkan tentang soalan-soalan yang telah pun ditinggalkan oleh peserta kita sebelum kita menutup program kita pada hari ini. Cepat je Ustaz masa ya. Sekejap saja. Sekejap. Dan sekarang ni kita nak tengok lebih kurang 3 ke 5 soalan, insyaAllah kalau kita ada kesempatan untuk soalan yang telah pun ditinggalkan oleh peserta yang kita boleh lihat di skrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh makan lagi jika azan subuh sudah dilaungkan tetapi jangan sampai azan selesai dilaungkan. Adakah kenyataan ini benar atau ini hanya sekadar latihan untuk kanak-kanak yang belum balik bersahur? Maksudnya Ustaz, ada penyataan yang mengatakan selagi azan tu belum habis boleh makan lagi. Macam mana tu Ustaz? Baik, seperti yang kita jelaskan tadi bahawa tamatnya waktu sahur ini apabila masuk subuh. Sama ada dia azan ataupun tidak azan, itu persoalan yang kedua. Maksudnya dalam masyarakat kita ni, kita sama ada kita tengok jam ataupun kita dengar azan, tak kisahlah mana pun. Maksudnya bila dah azan, maka masuk waktu subuh. Maka ketika itu kena berhenti makan. Bukan batal puasanya, tapi dia tak boleh teruskan makan lagi. Dan adakah ini sebagai satu bentuk pendidikan kepada anak-anak? Mungkin juga, maksudnya kita sebenarnya nak mendidik mereka pun. Maknanya bagi kita kalau dia, kita pun tak harapkan anak kita itu berpuasa, katalah anak kecil lagi, kata 6 tahun. Tak adalah kita harap dia puasa penuh pun sebagai contoh. Maksudnya di sudut, mungkin pendidikan tu mungkinlah. Tapi dari sudut hukum tak boleh lah. Tidak sah. Maksudnya bila azan, maksudnya dah masuk waktu subuh, maka tidak dibenarkan lagi untuk kita makan dan minum. Dan bila sebut anak-anak tadi, sebenarnya ibadat puasa ni adalah sebagai satu bentuk pendidikan. Jadi kita jangan terlalu paksa, menekan anak-anak kita. Kita gunakan cara Nabi SAW, iaitu cara mengajar, mendidik, memberi semangat, memberi dorongan. Macam Nabi juga tadi. Nabi bagi dorongan pada kita. Bersahurlah. Kalau bahasa Melayu lembutnya, bersahurlah. Sesungguhnya sahur tu berkat. Kalau kita guna bahasa lenggok, bahasa kita. Maksudnya, bahasa itu adalah bahasa dorongan. Sebenarnya ini cara yang Nabi SAW tunjukkan, kita kena banyak dorong. Bukan ancam. Memanglah dalam ayat Quran, dalam hadis, ada ayat ni ataupun ayat perkara ni berdasarkan at-targhib, bagi semangat, bagi galakan. Yang kedua, at-tarhib, bagi amaran.
tetapi membagi dorongan itu lebih banyak. Ya. Maksudnya Nabi ajar kepada kita supaya kita bagi dorongan. Umpamanya motivasi kepada orang lain. motivasi kepada anak pun, puasalah nak, puasa dapat masuk syurga. Jangan pula puasa nak, nanti kalau tak puasa susah, mak ayah ni duduk dalam neraka. Itu tak berkena. Konsep dari sudut pendidikan. Pendidikan kita lebih beri kepada dorongan kepada anak-anak kita. Dan dorongan ini, kalau kita buat macam tu, kesan dia tu sampai anak kita membesar. Anak kita akan ingat apa yang kita dorong kepada mereka. Pendidikan kepada Tapi saya anak-anak. rasa Ustaz, mungkin ada yang masih lagi keliru tentang waktu imsak dan juga subuh. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit. Baik, waktu ringkas. imsak ni, sesungguh waktu imsak ni dia bukan waktu yang makna kita kena stop ataupun kita kena berhenti, tak boleh kita makan, minum. Setengah orang, walaupun tak ramai, dia salah faham. Bila imsak saja, dia pun berhenti. Tak betul tu. Sebenarnya imsak tu untuk kita jaga-jaga. Kita tahu 10 minit, 8 minit, 7 minit, 5 minit. Itu saja. Bukanlah sampai tengok waktu imsak, tak boleh lah. Anak nak makan, jangan makan. Tak boleh lah, ini imsak. Salah. Imsak bukan begitu. Konsep imsak ni sebenarnya ialah supaya kita berhati-hati. Sebab tu ada waktu imsak. Jadi kalau orang kata waktu imsak tu, bila imsak kena stop makan, tak boleh makan minum, tak betul. Salah tak konsep. Salah konsep tu. Jadi maksudnya imsak tu boleh makan lagi, subuh tu walaupun tak dengar azan pun mesti dah kena berhenti makan. Kalau kita tahu. Kalau kita yakin belum masuk waktu lagi, boleh lagi. Boleh lagi ketika itu. Baik. Itulah jawapan kepada soalan yang pertama, panjang lebar tapi saya rasa itu cukup jelas lagi untuk menjawab persoalan tersebut. Dan mungkin kita nak lihat soalan yang kedua yang telah pun ditinggalkan. Ini pendek sikit. Kalau saya makan sebelum tidur, umpamanya jam 1 pagi, lepas tu saya bangun lepas azan subuh, dikira sahur tak? Ini tadi Ustaz dah sebut tadi, mungkin boleh ulang sedikit lah Ustaz. Baik, kita sebutkan tadi bahawa waktu sahur ini ataupun bersahur ini ialah pada waktu dini hari. Jadi apa yang ditanya oleh saudari kita tadi, itu bukan sahur. Itu makan biasa saja. Makan biasa saja. Siapa? Ya, siapa saja. Dan kita kena ingat juga bahawa bila kita bangkit daripada tidur ni, kalau kita nak bersahur, dia bukan mesti kita makan yang, kadang-kadang orang kata macam ni. Orang kata jalan, orang kata nak bangun ni macam tak berbaloi lah. Tu mana anak-anak ni. Tak berbaloi, dia kata dengan waktu pukul 4, pukul 5 nak bangun. Tak berbaloi lah. Tak payahlah. Dia bukan masalah berbaloi ataupun tidak. Masalahnya kita bangkit tu, kita bersahur, itu sunnah Nabi. Yang kedua, makan tu tak mesti makan yang banyak. Mungkin kita paling kurang pun Nabi kata makan kurma, paling kurang minum segelas susu, paling kurang segelas air. Janji kita makan, kita minum untuk mendapat kelebihan bersahur tadi. Itu saja. Maksudnya makanan tu nombor 2. Yang pertama yang kita nak kejar ni ialah sunnah Nabi SAW. Betul. Walaupun hanya sebiji tamar. Walaupun kita kata satu makanan yang sedikit pun tak apalah. Saya percaya ramai orang di luar sana, ialah selera berbuka puasa dengan selera bersahur ni, dia tak akan sama. Walaupun ada orang jalan, dia memang berselera sama. Ada juga orang macam tu. Dia bersahur pun selera, makan nasi berlauk penuh ni, berbuka pun macam tu. Itu orang masing-masing lah, cara masing-masing. Tetapi umumnya, orang selera dia tak sama lah. Waktu pukul 6, pukul 5, 5.30 ni. Cuma saya katakan tadi, kita letakkan dalam pemikiran kita, kalau aku buat ni, aku ikut sunnah Nabi SAW, dan mudah-mudahan dengan bersahur ini, dia akan memberi satu kekuatan kepada aku untuk menjalani sehari ibadah puasa tersebut. Baik, menarik ya soalan yang diberikan. Terima kasih kita ucapkan. Mungkin ada satu soalan yang terakhir, soalan yang ringkas yang kita boleh ambil. Adakah digalakkan bersahur dengan kurma? Ada dalilnya. Ini bagus Maksudnya dia nak beramal tu dengan dalil. Silakan. Baik, memang ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut nikmat sahurul mu'min at-tamrah. Sebaik-baik sahur orang mukmin itu ialah dengan buah tamar. Maksudnya hadis ini menggambarkan bahawa menjadi sunnah untuk
bersahur dengan tamar. Tapi selain daripada tamar boleh? Tak ada masalah, boleh. Dalam masyarakat kita mungkin lepas tu nak susuli dengan mi goreng ke apa je, boleh, tak ada masalah. Cuma dari sudut sunnahnya begitu. Ataupun paling kurang macam saya katakan tadi, kita minum segelas air. Sebab dalam hadis yang menceritakan tentang keperluan bersahur walaupun segelas air itu, di hujung itu Nabi SAW menyebut kerana Allah berselawat kepada, kerana Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang bersahur. Maknanya Nabi tengok kesan daripada sahur tu. Usah bicara makan apa, minum apa tu, itu tak penting. Yang penting ialah kamu akan dapat selawat dan juga akan dapat selawat daripada Allah dan malaikat kepada orang bersahur. Selawat kepada Allah ialah rahmat Allah. Selawat daripada malaikat, doa malaikat. Itu yang penting. Kita akan dapat rahmat, kasih sayang Allah dan juga doa malaikat. Bila kita bersahur. Itu pentingnya kita bersahur. Tapi sebenarnya dalam amalan ni satu yang kita buat tu kerana kita nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah tu sebenarnya yang kedua ya Ustaz. Betul. Yang kedua, yang ketiga bukan itulah yang kita nak kejar sangat kan. Sebab ada benda yang kita amalan-amalan kita tak tahu pun ni apa ganjaran dia, apa hikmah dia kan Ustaz. Dia pentingnya ialah kita buat benda yang baik, benda yang ditunjukkan oleh Nabi. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Jangan kamu perkecilkan kerja-kerja baik. Jangan, ni kecil ni bukan benda besar pun. Jangan. Walaupun kamu bertemu dengan sahabat kamu, dengan kamu maniskan muka. Memanglah kalau kita jumpa sahabat kita kan, kita masam muka. Biasa je lah. Kita senyum, kita manis muka. Itu pun ada nilaian dia. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil-kecil amalan. Sekecil-kecil perkara. Bahkan pernah waktu Nabi Mi'raj, Nabi ditayangkan kepada baginda perkara-perkara baik, perkara-perkara buruk yang dibuat oleh umatnya. Antara perkara baik yang Nabi ditunjukkan dalam peristiwa Mi'raj itu ialah sahabat-sahabat ataupun kaum muslimin yang mengambil sesuatu yang menyakitkan dari jalan raya. Ambil kaca ke paku ke. Itu ditayangkan ketika Mi'raj. Padahal itu pekerjaan biasa je. Tak boleh kita tengok, biarlah. Mana ambil benda tu supaya tidak memberi kesan buruk kepada orang lain. Itu pun dinilai amat besar di sisi Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tak tahu amalan mana yang kita boleh dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan amalan mana yang menyebabkan kita masuk ke syurga. Kita tak tahu. Betul Ustaz. Yang penting konsep Quran kata waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu berjaya. Dunia, akhirat. Dan Ustaz, sebagai pengakhiran kepada program kita, mungkin Ustaz nak simpulkan dan nak beri galakan kepada penonton-penonton kita di rumah dan juga kepada diri saya sendiri untuk beramal dalam sahur. Baik, kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita sedaya upaya untuk mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi, khususnya dalam ibadat. Bila kita baca hadis, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Kita yakin, kita percaya apa yang Nabi sebut ini akan ada kebaikan kepada kita. Mungkin sebelum ini contohnya, kalau kita tak bangun sahur, susah. 29 malam, 30 malam untuk kita semayang 2 rakaat. Kita nak semayang 3 rakaat, 5 rakaat. Payah tiap-tiap malam ni. Sebab memang kita dah bangun. Jadi rugilah kalau kita dah bangun sahur, kita tak gunakan waktu itu untuk berdoa, untuk kita bermunajat. Jadi kita ambil peluang, bila kita bangun sahur, kita tambah lagi nilai sahur itu dengan kita buat al-qurbat, perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Solat tahajudnya jangan kita tinggal, selawat dan salamnya jangan kita tinggal, doanya kita jangan tinggal, mohon keampunan kepada Allah Ta'ala jangan kita tinggal, supaya madrasah Ramadan ini, sekolah Ramadan ini, bahkan kita boleh sebut universiti Ramadan ini akan memberi natijah yang baik kepada kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah.
Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Syukri atas perkongsian pada hari ini. Satu topik yang kita dah biasa dengar Ustaz, sahur. Tapi mungkin kita tak tahu selama ni apa dalil yang menyuruh kita untuk bersahur dan juga apa pula perincian tentang sahur ni, makan apa, waktu sahur, kemudian manfaatnya, dan itu semua kita dah pun jelaskan, dah pun bincangkan dalam program hari ini bedah hadis, dan insyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, tetapi lebih baik manfaat ini dikongsikan kepada semua sahabat-sahabat kita, kepada semua kaum keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat yang sama. Demikianlah, kita akan bertemu lagi dalam program yang sama, bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Bersama saya Jalal Zaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.